cerita latar belakang sikit lah Abu Kamil ya. Okey, jadi Abu Kamil Syuja, beliau dikenali, orang panggil dia, gelaran nama dia adalah kalkulator. Dia ni orang Mesir, dia lahir dekat Mesir ya. Orang panggil dia kalkulator. Sebabnya dia adalah orang pertama yang menggunakan, kita nak cerita bahasa-bahasa matematik ni pun, saya boleh cerita tapi dia tak menarik. Cerita mengenai fraction, mengenai pecahan dan juga kepada integer, kita nak cerita benda tu macam masuk sekolah form 4, form 5 dulu kan. Jadi tak apalah. Tapi beliau lahir pada tahun 850 dan tak banyak yang ada mengenai siapa isteri beliau, anak-anak beliau. Tapi yang pasti ada yang katakan beliau ni, mentor dia adalah Al-Khawarizmi. Kalau anda buka buku teks sekolah anda dulu, anda akan jumpa nama Al-Khawarizmi ni ya. Al-Khawarizmi ni dikenali sebagai bapa algebra. Ataupun bapa matematik lah, simple. Ada yang kata kalau anda ikut Western punya ni, dia adalah Diophantus, ada seorang lagi. Tetapi kalau kita lihat kepada sejarah dia, Al-Khawarizmi ni adalah orang yang menerangkan mengenai algebra secara asas. Itu beza dia. Macam Diophantus ni, dia kepada teori nombor dan macam-macam yang ada, nampak ada F besar lah, J belakang. Tak apa. Itu tak penting. Yang pentingnya adalah ada yang kata Abu Kamil ni, mentor beliau adalah Al-Khawarizmi. The thing is, Al-Khawarizmi meninggal pada tahun Abu Kamil ni lahir, 850. Jadi maksudnya dia tak pernah jumpa pun, dia baby lagi kan. Masa dia lahir, Al-Khawarizmi ni meninggal. Jadi apa yang berlaku adalah beliau mengembangkan teori algebra. Jadi kalau Al-Khawarizmi tadi, beliau banyak menulis kepada kita, kepada orang marhain tetapi apa yang Abu Kamil buat, dia menulis kepada mathematician. Buku beliau satu, apa yang dikatakan oleh Kimi tadi kalau tengok buku beliau, manuskrip beliau, pening kepala. Kalau macam kita bukan ahli matematik kan, tengok apa benda dia cerita ni. Even buku astronom zaman kegemilangan Islam di Baghdad pada waktu tu, kita ada banyak bangunan yang dibuat. Jadi dia orang ni banyak menulis mengenai geometri, algebra, mengenai astronomi. Itu yang dia orang banyak buat dah Dan Abu Kamil ni dikatakan mengembangkan teori algebra Al-Khawarizmi ni di mana apa yang ditulis oleh banyak ditranslate kepada bahasa Latin. Kalau dulu kan, kalau kita dulu, zaman dulu, bahasa utama dekat Eropah bukannya English. Bahasa yang banyak dipakai adalah Latin. Lepas Latin, kita ada bahasa Spanish kan. Lepas tu Portugis, barulah English apabila Empire ni lah, British berkembang di bawah British India Company kan. Kalau kita buka buku sejarah dulu-dulu bukan jadi banyaknya dikembangkan dalam bahasa Latin dan Islam pun kalau pernah menakluki Spain, Andalusia tu jadi banyak buku-buku beliau diterjemahkan dan beliau dikatakan bapa kepada algebra untuk Eropah. Ini adalah orangnya. Ada masa lagi, Mel? Kita ada lagi 2 minit, Zuli. 2 minit. Okey. Penulisan beliau, apa yang menariknya kepada Abu Kamil ni, kepada saya, masa sekolah dulu kalau anda rajin pergi carilah, anda akan jumpa nama Abu Kamil ni, anda akan jumpa nama Al-Khawarizmi ni ilmuwan Islam lah kalau kita buku form 3 ke form berapa. Saya form 3 89, jadi jangan kira. Jauh sangat. 89 saya SRP. Belum lahir bang, belum lahir tu. Saya dah exam SRP. Jadi mungkin buku waktu tu lah apa yang ditulis oleh Abu Kamil apabila beliau menulis mengenai geometri. Zaman tu banyak dia orang buat bangunan dan juga untuk menyelesaikan masalah mengenai berat bangunan, bentuk dia. Jadi dia menulis banyak mengenai geometri dan buku beliau diterjemahkan
oleh Leonardo di Fibonacci. Itu pada sekitar kurun ke-13, 1200 lebih lah. Dan apabila Leonardo di Fibonacci ni adalah orang yang dikatakan membawa yang kita dengar Fibonacci fan, Fibonacci retracement, Fibonacci extend, level-level tu. Apa kerja-kerja daripada Leonardo di Fibonacci lah. Asalnya dia menterjemahkan kerja Abu Kamil. Dia bawa pengaruh daripada Hindu dan Islam, pengetahuan. Dia banyak mengembara Leonardo di Fibonacci sebab dia adalah seorang, dia mengembara dan dia bawa balik pengetahuan ni ke Eropah. Jadi dia, masalahnya buku-buku tu dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Urdu tak silap saya. Dia bawa balik dan dia translatekan ke bahasa Latin. Jadi itu orang tengok, ini buku kau. Tak, dia kata. Mula-mula dia kata tak. Lepas tu dia buat, dia refinekan buku. Buku dia tulis 2 kali tau. Buku yang Fibonacci tu, kalau anda baca buku tu, dia 2 kali diterbitkan. Yang kali kedua tu, orang katakan dia yang cipta Fibonacci. Golden Ratio sebenarnya. Apa itu Golden Ratio? Kita ceritakan selepas ni, Mel. Takutnya kita terlebih masa. Kita dah end time. Dah end time. Nak end time. End masa nak habis. Okey, jadi sebab tu saya ikutlah Abu Kamil ni. Ya, Mel. Silakan, Mel. Okay, thank you Zuli. So itulah dia sedikit berkenaan dengan personality yang dipilih oleh Zuli Razak untuk malam ni di rancangan istimewa kami Bicara Personality. So our time is up. No, actually our time is not up. Masa anda telah tamat untuk sneak preview kami. So jika anda ingin join kami dari Facebook Live, sila join kami di sini di Ruang Lanjutan Melayu. Pastikan anda layari laman web rasmi XM Malaysia dan join kami di sini dari jam 8 hingga 9 malam. So itu saja setakat ini daripada kami di rancangan istimewa Bicara Personality. My name is Melvin. Jumpa anda di sini sebentar sahaja lagi. Bye guys. Hanya di Ruang Lanjutan Melayu dari jam 8 malam hingga 9 malam bersama saya Melvin sebagai host anda. So good evening to every one of you dan terima kasih yang sudi masih bersama kami di sini. Okay, dan juga welcome daripada Facebook Live ke sini tadi. Okay, so anda akan menyaksikan untuk show keseluruhannya sehingga jam 9 malam bersama saya dan juga 2 pakar kami, Zuli Razak dan juga Muhammad Azni. Lambai-lambai sikit guys, jangan malu-malu. Okay, itu dia. Saya pemalu. Okay, so kami akan... Saya pun tak percaya. Okay, so kami akan sambung tadi dengan presentation daripada Zuli Razak berkenaan dengan personality pilihan Zuli iaitu Abu Kamil. Okay Zuli, tadi Zuli ada ceritakan sedikit berkenaan dengan Golden Ratio. So boleh tak Zuli terangkan sikit lagi apakah itu Golden Ratio? Tanyalah susah sikit. Itu sahaja soalan yang diberikan. So itulah yang kita tanyakan. Okay. Don't blame the question macam gitu. Golden Ratio. Okay, mula-mula apa itu nombor-nombor yang dikonsider sebagai Fibonacci lah. Fibonacci inilah penjumlahan Fibonacci. Jadi Fibonacci adalah turutan number lah. Jadi turutan Bang Zul pemalu. Okay, basically ini turutan Fibonacci lah. 0, 1. Dan kalau kita, basically nombor ni, 0 tambah 1 kita dapat 1. 1 tambah 1 kita dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 5 dapat 8. Dan seterusnya. Itulah nombor-nombor Fibonacci. Dia simple je. Betul. Okay, dan kalau kita nak katakan apa itu adalah Golden Ratio, Golden Ratio ni benda-benda Golden Ratio ni adalah kalau kita bahagikan 8 kita dengan 13 kita akan dapat hampir dengan 0.618. Sebaliknya kalau kita bahagikan 13 bahagi dengan 8 kita akan dapat hampir 1.618. Itulah ratio gold yang ratio perkadaran emas lah yang kita nampak keliling kita semua. Kalau macam Mel kan, kalau kita katakan look dia adalah satu look yang perfect. Maksudnya perkadaran dekat muka kita ada satu app Mel, satu filter dekat TikTok saya jumpa. Macam mana kita nak tengok muka kita jadi perfect. Dia sebenarnya guna Fibo je sebenarnya. Dia mata kita 3-1
adalah ratio-ratio dia. Inilah yang dipanggil sebagai the golden ratio. Jadi macam mana kita apply kan? Jadi kita lihat balik muka Abu Kamil ni, sebab kita tak balik kepada dia, handsome orangnya. Jadi apa yang antara tool dalam kita punya chart, basically ada 4 tool untuk Fibonacci yang lazim dipakai. Fibonacci extension. Fibonacci extension ni mengira ke depan. Jadi katalah ni dari rumah Zul, ini dari rumah Azni, ini dari rumah Mel. Okey, jadi saya pergi rumah Azni. Lepas tu saya dengan Azni pergi rumah Mel. Jadi kita nak pergi XM office, contoh Jadi kalau saya tanya Mel, dari rumah Mel nak pergi ke XM office jauh mana? Kalau Mel kata, oh dia sama jauh, sama dari macam rumah Zul pergi rumah Azni. Itu adalah 100%. Jadi kalau kita ambil Fibonacci extension, kita tarik 3 lekuk ni, itu adalah jarak 100% lah. Itu Fibonacci extension. Itu tool dia lah. Manakala kita ada satu lagi, iaitu dikenali sebagai Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ni, kalau saya tadi pergi dari rumah saya pergi rumah Azni, lepas tu saya nak pergi rumah Mel kan. Mungkin Mel masak apa ke sedap-sedap kan. Saya lapar ni kan. Dengan tanpa malunya bertanya kan. Dan saya tanya Azni, jadi dari rumah Azni pergi rumah Mel jauh mana? Kalau Azni kata, oh, separuh jalan nak pergi dari rumah saya nak pergi rumah Azni tadi, itu 50%. Fibonacci retracement. Kalau dia kata lebih sikit 618, ini adalah ratio dia lah, 618. Kalau kita kata sama jauh, itu Fibonacci retracement 100%. Itu adalah yang biasalah, Fibonacci retracement, Fibonacci extension. Kita juga ada Fibonacci arc, Fibonacci fan. Satu lagi adalah Fibonacci timeline. Ini semua adalah mengira kepada sama ada tempoh masa, sama ada kepada jarak. Itu dah semua Fibonacci lah. Kenapa saya minat dengan nombor-nombor ni? Okey. Sebenarnya ramai ingat dalam sesi saya buat edit wave. Saya tak buat edit wave. Saya gunakan edit wave untuk mapping. Satu yang saya panggil sebagai sequence. The thing is, apa yang saya jumpa dalam chart adalah saya cerita, instead of cerita Abu Kamil tadi, saya cerita sejarah saya lah. Saya semasa pada tahun 2009, saya cuba mendalami mengenai indikator momentum. Ada pelbagai lah ya. Kita ada contohnya, kita ada RSI, kita ada stokastik, kita ada macam-macam lah momentum indicator. Ada banyak. Okay? Dan apa yang saya jumpa, apabila kita melihat kepada satu trend, bila trend tu membuat pembetulan, saya dapati dekat indikator akan buat parabola. Sebab saya gunakan indikator bersama parabolik SAR. Siapa yang tahu apa itu parabolik SAR? Kalau kita tukar-tukar time frame dia, kita akan jumpa benda ni. Di mana apabila saya kira dan turun time frame dia, di dalam sini bila kita melihat trend, dia akan ada 3 channel. Maksudnya kalau kita pergi kepada time frame yang lebih kecil, yang ini dia akan membuat dekat ni akan ada 5 lekuk. Dekat dia punya indikator pun akan ada 5 lekuk. Dia akan ada membuat 5 lekuk. Kenapa saya tak tahu? Sebenarnya saya dah belajar pasal elite wave. Itu tahun 99. 99 dah lahir ni.
Dah lahir 2 tahun dah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dia kena check dulu tau. Dia kena check. Nervous. Nak tanya nama orang ni nervous sikit. Okey. Mel tak payah tanya. What do you mean tak payah tanya? Kecil hati sekejap. Saya kecil hati. Hey. Excuse me. Mel muda. Dia pantang, dia perempuan, kita boleh tanya umur, tak boleh. Mel apa-apa 17. Okey. Jadi tak boleh ada MT4 lagi. Tak boleh ada akaun kat SM lagi. Okey. Jadi saya jumpa tiap kali dia buat benda ni, kita dapat kira 5 lekuk momentum. 5 lekuk momentum. Dan pada waktu itu, saya menggunakan Wyckoff. Dan antara tool yang paling banyak saya guna pakai adalah kepada Fibonacci. Dan apa yang saya dapati, bila kita melihat satu trend yang besar, dan pecahan yang 5 tadi, untuk dia menjadi trend, tahap-tahap Fibo dia ada benda yang berulang. Sekolah tadika, astaghfirullahalazim. Jadi bila kita nak katakan dalam elite wave ada 5 lekuk, 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya dapati, saya belajar elite wave tahun 99. Saya nak gunakan dia, nak ingat balik tahun 2008, 2009. Dah tak ingat dah apa yang kita belajar. Kita tak pakai. Saya ingat 5 dengan 3 je. Saya ingat 5 dan 3 dan bentuk-bentuk zigzag. Itu je saya ingat. Zigzag segitiga. Lain saya tak ingat. WXY lah. Lain saya tak apa ingat. Flat semua tak ingat. Dan saya dapati lekuk 2 ni, bila dia membuat pembetulan, sekurang-kurangnya kalau kita nak kirakan dia sebagai satu lekuk, pembetulan dia hendaklah mencecah 38.2 Fibo retracement. Maksudnya sini barulah kita dapat kira dan nampak momentum dia. Kalau dia tak sampai 38.2, itu masih lagi merupakan, maksudnya itu masih lagi yang dalam dia. Katalah kita tengok dekat time frame H4. H4 ada dapati ada lekuk macam ni. Kecil, lepas tu dia naik. Okay? Dan kita ingat, oh ini lekuk 2. Dan dalam stokastik tadi dia dah reset. Dah ada benda macam ni. Tapi kalau dia tak sampai 38.2, sebenarnya retracement ini adalah retracement dekat time frame kecil. Adalah H1 ataupun ke bawah. Maksudnya ini masih lagi satu lekuk dalam H4. Itu yang saya jumpa lah. Teori yang saya buat pada waktu tu lah. Jadi untuk dikira sebagai satu lekuk dalam time frame dia, Fibonacci level dia untuk kita nak kira 5 tadi hendaklah mencecah, yang kedua hendaklah mencecah 38.2. Manakala lekuk yang keempat ni, Fibonacci retracement dia hendaklah mencecah 23.6. Be gentleman. Itu benda-benda yang saya jumpa, dan sebab itulah saya mendalami pasal Fibonacci, dan sebab itulah saya jumpa yang bukan jumpa, dah jumpa sebelum tu. Bukan jumpa dia lah, jumpa nama dia. Tapi apa, tak ada kena-mengena dengan kita kan. Tapi rupa-rupanya hasil kerja beliau lah. Yang 38.2 ni adalah 381 tadi Mel. Yang kita bagi-bagi nombor tadi itulah dia. Itulah ratio-ratio tu lah. Itu yang saya guna pakai. Dan thank you kepada Abu Kamil tadi. Kita ada benda ni, dan even RN Elliott, masa RN Elliott momentum indicator tak ada, beliau menggunakan volume dan kita katakan volume lekuk 2 lebih tinggi daripada lekuk 4, volume lekuk 5 lebih rendah daripada lekuk 3. Masa zaman beliau tak ada momentum indicator. Stokastik dibuat pada tahun 1950-an. Kalau kita tengok RSI, tahun lebih lewat lagi, 70-an ataupun 80-an. Jadi dia tak ada. RN Elliott dah tak ada waktu tu. Cumanya Elliott banyak menggunakan Fibonacci. Semua level-level ni dia menggunakan Fibonacci. Kalau nak faham, dia gunakan Fibonacci. Dan dari situlah beliau dia bukan, saya tak katakan yang sequence tu saya yang jumpa. Saya attribute dia kepada RN Elliott, tapi saya jumpa sendiri. Faham tak? Saya sendiri
Dan instead of membuat yang susah macam ni, kalau siapa ikut sesi saya, anda akan mula nampak apa yang kita maksudkan dengan motif sequence. Kenapa ini penting? Lepas ni saya jelaskan. Motif sequence adalah bila kita katakan ini trend. Bila kita nak katakan ini adalah trend, kita selalu nampak benda ni kan. Low, high, higher low dan higher high. Kalau kita nak katakan dia adalah motif sequence, syarat pertama, boleh tak trade dia? Syarat pertama adalah ini tak lagi mencecah 100% Fibo extension. Itu syarat pertama. Okey? Kalau dia motif sequence, dalam ini, pecah ini, hendaklah melakukan 5 lekuk. Jelas 5 lekuk. Diikuti oleh pembetulan dan breakout dia, breakout ini, hendaklah dibuat oleh motif. Maksudnya 5 lekuk. Kenapa ini penting? Lepas ni kita tengok slide seterusnya. Di mana ini dikenali sebagai motif sequence. Motif sequence akan mempunyai nombor-nombor berikut. Jumlah lekuk dia adalah 5, 9, 13, tambah 4 dan seterusnya. Okay? Jadi kalau dia dah breakout dan kita tahu dia tak sampai lagi, then kalau breakout dia dalam 5, pullback dia merupakan satu peluang untuk entry. Kita selalu dengar RBS SBR kan? Inilah benda dia. Itulah benda dia. Sebaliknya, kalau dia adalah korektif, korektif berlaku dekat sini. Berlaku dekat sini. Jadi kalau kita ambil terbaliklah, bila dia melakukan 5 dan naik balik, breakout juga. Ni beza saya dengan Elliott Wave tahun 1930. Breakout juga. Ini pun kita tak panggil sebagai corrective sequence. Ini kita sebab. Okay. Satu, dia tak cecah 100%. Tapi kalau kita tahu dia adalah ultimately membentuk correction, itu time frame, main time frame lah, time frame besar, time frame kecil. Kalau dia adalah korektif, ini korektif, adalah satu, ingat yang ni Azni, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 kan. Ini boleh jadi 1, 2, 3 yang lengkap. Ya? Boleh, maksudnya dia boleh naik ke atas. Tapi dia dah ada bearish sequence kat situ. Kita cuma trade dia. Pertama dia tak break, dia tak sampai 100%. Dia buat retracement, tak break 2 kat sini. Dia turun balik dan syarat dia hendaklah bersifat 5 lekuk ataupun 9, 5, 9, 13 lah. Dia tak cecah 100%. Sekarang ni kita ada berapa lekuk? 4 dan 5. Jadi kalau dia berlaku dekat correction, dia tak boleh habis 5. Dia adalah 3, 7, 11 dan seterusnya. Yang kedua, kalau dia adalah melengkapkan lekuk 2, ni bagi siapa yang pernah menggunakan Elliott Wave, ini akan memberikan anda aha moment. Terutamanya, ramai yang confused mengenai bila dia nak buat kompleks double correction, WXY. Kalau dia buat 3, 1, 2, 3, okay, kita dah boleh kata komplit. Tetapi kalau kita ambil dia sebagai lekuk 2 tadi, katalah kita jangka ini lekuk 2, berapa dia kena Fibo retracement dia? Kena 38.2. Kalau tak sampai, dia akan naik balik, turun balik. Itu dia punya filter. Ataupun kalau dia lekuk 4, 3 lekuk dah jadi. Tapi yang besar dia untuk lekuk 2 sampai lekuk 3 tak lagi cecah 23.6, dan kita akan katakan ini akan buat kompleks. Ya, kalau yang buat klasik Elliott Wave, benda tu yang susah nak jumpa. Sebab tak diterangkan gini. Jadi I think we do fill in the blanks dengan benda ni. Dan ini memberikan kita something yang objektif. Benda berulang.
Dan ini semua adalah hasil kerja yang golden ratio Fibonacci tadi dan juga kepada Abu Kamil. Satu, saya amat cuba untuk meminati dan membaca buku beliau, tetapi tak faham. buku dia cerita formula matematik, buka 2 page dah pingsan, tak boleh. Tak boleh kan. Macam baca buku teks lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi inilah benda dia yang saya cerita hari-hari tu, Mel. Ada lagi, banyak lagi slide dia. Dalam sistem saya, dia semua ni lah. Semua nombor-nombor ni, itulah yang saya kongsikan kepada semua. Dan ia adalah hasil daripada Abu Kamil tadi.